Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar Prinsip Perakaunan Tingkatan 5. Hari ini cikgu akan sambung lagi iaitu bab 6 Perakaunan untuk Kelab dan Persatuan siri ketiga. Standard pembelajaran untuk hari ini, akaun yuran ahli. Di akhir pembelajaran nanti, pelajar-pelajar akan dapat menerangkan maksud yuran, menerangkan maksud yuran semasa, yuran lapor, yuran belum terperoleh dan yuran belum terima, dan dapat menyediakan akaun yuran ahli. Sebelum kita pergi lebih lanjut, cikgu ingin sentuh terlebih dahulu, sebagai ulang kaji dalam pengajaran yang lepas, cikgu telah pun mengajar kamu bagaimana menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Kalau kamu ingat lagi, dalam akaun penerimaan dan pembayaran tu, kalau kamu lihat di sebelah penerimaan, ada dituliskan yuran. Jadi, apa maksud yuran tu? Yuran merupakan sumber pendapatan utama bagi kelab dan persatuan yang dibayar oleh setiap ahli. Itu sumber pendapatan utama untuk kelab persatuan. Siapa yang bayar yuran? Ahli kelab. Pelajar-pelajar, sekiranya kamu ingat, dalam akaun penerimaan dan pembayaran, di bahagian penerimaan, ada 3 jenis yuran yang direkodkan dalam tu. Yang pertama kita panggil yuran masuk, yang kedua yuran tahunan atau yuran bulanan yang kita panggil sebagai yuran ahli, dan yang ketiga yuran pertandingan. Kita lihat apakah perbezaan di antara ketiga-tiga yuran ini. Yang pertama, yuran masuk. Yuran yang dibayar oleh setiap ahli baru. Di mana sekiranya ada ahli baru yang ingin menjadi ahli kelab, mereka perlu membayar yuran masuk atau kita panggil yuran pendaftaran lah. Di mana dibayar semasa pendaftaran, boleh dikategorikan sebagai pendapatan hasil atau pendapatan modal bergantung kepada dasar kelab persatuan tersebut. Ada kelab persatuan dia declare sebagai pendapatan hasil. Ada juga yang menetapkan sebagai pendapatan modal, bergantung pada dasar kelab persatuan. Yang kedua kita panggil yuran tahunan atau yuran bulanan atau nama lainnya yuran ahli. Di mana yuran ini dibayar oleh ahli pada setiap tahun atau bulanan, terpulang atau terserah kepada dasar yang telah ditetapkan oleh kelab persatuan, sama ada bulanan atau tahunan. Ia dikategorikan sebagai pendapatan hasil dan akan dikreditkan ke akaun pendapatan dan perbelanjaan. Nanti cikgu akan terang lebih lanjut apa itu akaun pendapatan perbelanjaan dalam siri yang berikutnya. Yang ketiga, kita panggil yuran pertandingan. Di mana yuran ini dikenakan kepada ahli dan juga orang ramai yang ingin menyertai pelbagai aktiviti pertandingan yang dianjurkan oleh kelab persatuan. Bila kelab persatuan itu anjurkan pertandingan, maka akan adalah wang masuk yang kita panggil sebagai yuran pertandingan. Di mana ia dikategorikan sebagai pendapatan hasil, dan dikreditkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Seterusnya, kita lihat pula apakah perbezaan yuran semasa, yuran lapor, yuran belum terperoleh dan yuran belum terima. Yuran semasa, yuran yang diterima dalam tempoh perakaunan semasa, dikreditkan ke dalam akaun yuran, iaitu yuran ahli lah, yang kamu bayar secara tahunan atau bulanan apabila menjadi ahli sesebuah kelab. Manakala yuran lapor merupakan yuran yang tidak boleh dituntut lagi, iaitu yuran belum terima pada tahun kewangan yang lepas. Dihapuskan dalam tahun perakaunan semasa. Oleh kerana tahun lepas kita tidak dapat mengutip yuran daripada ahli tersebut, maka pada tahun berikutnya kita akan declare sebagai yuran lapor. Dikategorikan sebagai perbelanjaan, perbelanjaan hasil dan didebitkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Kenapa dikategorikan sebagai perbelanjaan hasil? Kerana pada mulanya ia sebagai hasil lah, yuran. Kalau yuran tu kita dapat duit, dia menjadi hasil kepada kelab. Tetapi apabila ia tidak dapat dikutip, kita declare sebagai
perbelanjaan hasil. Okey, apa pula itu yuran belum terperoleh? Ya, iaitu yuran tahun akan datang yang telah diterima pada tahun kewangan semasa. Di mana ada ahli kelab ni, dia prefer untuk bayar siap-siap untuk tahun-tahun berikutnya. Sedangkan dia belum lagi menikmati kebajikan atau kemudahan untuk tahun tersebut. Tetapi dia dah pun bayar yang tahun akan datang dalam tahun semasa pada tahun ini. Itu dipanggil yuran belum terperoleh. Di mana kita dah dapat yuran, kelab dah dapat yuran tersebut, tetapi ahli tersebut belum memperolehi apa-apa keistimewaan atau kemudahan atau kebajikan daripada yuran yang dibayar tu. Ia dikategorikan sebagai liability semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Jadi untuk kelab, ia ada liability kerana ia merupakan tanggungan kelab yang belum dilunaskan lagi. Kerana ahli dah bayar tapi kita belum berikan perkhidmatan lagi. Itu maksud dia. Okey, seterusnya yuran belum terima. Ya, di mana yuran tahun perekonomian semasa yang masih belum diterima. Ya, sepatutnya ahli kena bayar pada tahun ini sebanyak sesuatu amalah, contoh RM100 setiap tahun. Tetapi ahli tersebut sehingga patutnya tahun lepas dia sudah bayar. Tetapi sehingga tahun ini dia masih belum bayar. Jadi itu kita declare sebagai yuran belum terima. Ya, kita belum menerima yuran daripada ahli tersebut. Ia dikategorikan sebagai aset semasa dalam penyata kedudukan kewangan. Kenapa kita declare sebagai aset? Kerana itu merupakan harta kepada kelab yang kelab belum terima daripada ahli tersebut. Okay. Seterusnya, cikgu nak tunjukkan bagaimana penyediaan akaun yuran ahli. Ya, okay. Untuk memudahkan kamu faham, cikgu ada sediakan satu contoh soalan. Okay. Sebelum tu, cikgu bacakan maklumat yang diberikan dalam soalan. Butir-butir berikut adalah berhubung dengan Kelab Rekreasi Banang Batu Pahat. Ya, A. Aset dan liability bagi tahun berakhir 31 Disember 2018. Di mana diberikan kepada kamu ya, senarai aset dan liability Kelab Rekreasi Banang, ya, iaitu alatan sukan, inventory minuman, akaun belum bayar minuman, akaun belum terima minuman, yuran belum terima, yuran belum terperoleh, ya, akhbar dan majalah belum bayar, inventory alat tulis. Okey, di mana kalau kamu lihat ada dua laju, iaitu untuk 1 Januari 2018 dan 31 Januari 2018. Okey, B, berikut adalah maklumat kewangan kelab. Ya, yang mana kamu dah belajar dalam siri yang pertama, iaitu menyediakan akaun penerimaan dan pembayaran. Okey, di sini diberikan akaun penerimaan pembayaran bagi Kelab Rekreasi Banang. Ya, okey, di sebelah debit tu diberikan senarai penerimaan dan di sebelah kredit adalah senarai pembayaran. Okey, C, maklumat tambahan. Yang pertama, derma yang diterima adalah untuk membina gelanggang tenis. Ya, di mana Kelab Rekreasi Banang ada menerima derma. Yang kedua, yuran masuk hendaklah dianggap sebagai penerimaan hasil. Ya, okey, di sini maksudnya Kelab Rekreasi Banang declare yuran masuk tu sebagai penerimaan hasil, iaitu pendapatan hasil. Okey. Ketiga, sebanyak RM40 daripada yuran belum terima 2017, iaitu tahun lepas, dihapuskan sebagai yuran lapuk. Maksudnya ada ahli kelab yang tak dapat bayar, iaitu sebanyak RM40 pada tahun lepas. So kita declare sebagai yuran lapuk. Okey, di sini diberikan senarai yang kamu perlu sediakan. Tapi hari ini, ya, cikgu hanya nak fokuskan kepada akaun yuran, iaitu B, ya, iaitu akaun yuran. Okey, jom kita buat sama-sama. Okey, yang lain tu kita akan buat juga, tapi kita akan buat dalam siri-siri yang berikutnya. Okey, sebelum kamu belajar bagaimana penyediaan akaun yuran ahli, okey, pertama sekali cikgu nak terangkan dulu pada kamu, ya, bagaimana yuran ahli direkodkan. Yang pertama, kamu kena tahu kita menggunakan prinsip pengiktirafan hasil dan belanja. Ya, iaitu di mana hanya hasil yang sebenar-benarnya berlaku atau belanja yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa saja yang kita akan hantar ke dalam akaun perdagangan, akaun pendapatan dan perbelanjaan. Ya.
Jadi, macam mana kita nak dapat amount yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa? Caranya, kamu perlu buat penyelarasan. Ya? Okey, macam mana nak buat penyelarasan? Ya? Yang pertama, kamu kena keluarkan semua penerimaan yuran yang daripada tahun-tahun lepas. Maksudnya, yuran tu sepatutnya dijelaskan tahun lepas tapi dijelaskan pada tahun ini. Jadi, kita kena keluarkan. Yang kedua, kita kena tambahkan semua yuran-yuran yang telah dibayar pada tahun lepas tapi sebenarnya yuran tu adalah tahun semasa. Macam tu. Dan kita perlu keluarkan semua yuran-yuran yang kita dapat tahun semasa tetapi sebenarnya yuran itu adalah untuk tahun depan. Dan kita kena tambahkan semua yuran yang belum kita terima sehingga hujung tahun. Nampak tak di situ? Sebab kita ingin dapatkan yuran atau hasil yuran yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa sahaja. Jadi kamu kena ingatlah 4 item tu. Kamu kena keluarkan yuran yang dibayar untuk tahun lepas. Kamu kena keluarkan juga yuran yang kamu terima untuk tahun akan datang. Dan kamu kena tambahkan yuran yang telah dibayar tahun lepas tapi sebenarnya untuk tahun ini. Dan kamu kena tambahkan yuran yang belum kamu terima pada tahun semasa. Kerana yuran tu sepatutnya dah dibayar tetapi ada ahli belum bayar. Jadi kita kena tambahkan. Jadi itu 4 perkara yang penting untuk kamu dapatkan amount sebenar hasil yuran yang akan dihantarkan ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Seterusnya, cikgu akan tunjukkan bagaimana penyediaan akaun yuran dan membuat penyelarasan. Yang pertama sekali, pelajar-pelajar perlu tahu akaun yuran ini merupakan akaun hasil. Balik kata, pertambahan hasil di sebelah kredit. Pengurangan hasil di sebelah debit. Okay, jadi kalau kita nak tambahkan akaun hasil yuran ni kita kena kreditkan dan kalau kita nak kurangkan kita kena debitkan. Okay, itu basic yang kamu kena tahu. Yang kedua, kamu kena tahu bahawa kita mencari yuran atau hasil yuran yang kita terima yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita kena keluarkan daripada penerimaan tunai yang kita dah terima tu segala yuran yang sepatutnya pada tahun lepas tapi kita terima tahun ni, kita kena keluarkan. Ataupun yuran tu sepatutnya untuk tahun akan datang tapi kita terima pada tahun ni, itu pun kita kena keluarkan. Dan kita kena tambahkan semua yuran yang sepatutnya tahun semasa tapi kita dah terima pada tahun lepas. Itu kita kena tambahkan. Dan kita juga perlu tambahkan yuran yang sepatutnya berlaku tahun semasa tetapi belum dijelaskan, belum kita terima daripada ahli kelab. Itu pun kita kena tambahkan. Okay? Jadi cikgu harap kamu faham dengan apa yang cikgu bagi tahu ni. Okay, jadi sekarang kita cuba buat satu persatu. Okay? Okay, yang pertama, yuran belum terima untuk awal tahun. Yuran belum terima awal tahun merupakan yuran yang sepatutnya berlaku tahun lepas. Tetapi ianya tidak berlaku pada tahun lepas dan dibawa ke tahun semasa. Jadi yuran tersebut perlu dikeluarkan kerana yuran itu sepatutnya berlaku tahun lepas tapi dibayar pada tahun ini. Jadi kita keluarkan. Jadi nak keluarkan dia, cikgu cakap kalau nak tambah di sebelah kredit. Kalau nak dikeluarkan kita debitkan. Okey? Okey, yang kedua, yuran belum terperoleh. Yuran belum terperoleh ini merupakan yuran belum terperoleh untuk awal tahun. Ia merupakan yuran yang sepatutnya kita terima pada tahun semasa tetapi telah diterima pada tahun lepas. Jadi, yuran itu sepatutnya tahun semasa. Jadi, kita kena tambahkan. So, nak tambahkan, kita kena kreditkan. Okay. Yang ketiga, kita kena rekodkan penerimaan yuran yang telah kita terima pada tahun semasa. Iaitu berapa tunai yang kita telah terima. Okay? Di sebelah kredit. Tapi kamu kena ingat, penerimaan yang kita terima ni bercampur dengan semua yuran yang bukan pada tahun semasa. That's why kita kena buat penyelarasan. Okey, seterusnya, sekiranya ada yuran lapuk, kita kena tengok yuran lapuk tu untuk tahun bila. Kalau dia cakap yuran lapuk itu untuk yuran belum terima pada tahun lepas, jadi kita dah pun tadi keluarkan yuran belum terima, amount tersebut. Tetapi
kita dapati dalam yuran belum terima yang kita dah keluarkan tu ada yuran lapuk. Sebenarnya kita tak terima apa-apa amount pun. Jadi kita kena keluarkan daripada yuran belum terima tersebut. Sekiranya yuran belum terima tu kita dah pun debitkan. Jadi untuk keluarkan yuran lapuk tu kita kena kreditkan. Ya, sebab kita nak keluarkan daripada sini. Okey. Okey, seterusnya yuran belum terperoleh pada hujung tahun semasa. Maksudnya kita telah menerima yuran tahun semasa berserta dengan yuran-yuran tahun hadapan. Jadi kita tak nak rekodkan lagi untuk yuran tahun depan dalam akaun yuran kita, kerana kita nak rekodkan yuran yang sebenar-benarnya berlaku sahaja pada tahun semasa. Jadi kita kena keluarkan. Jadi nak keluarkan kita kena kreditkan. Okey. Seterusnya yuran belum terima pada akhir tahun. Okay. Yuran belum terima pada akhir tahun merupakan yuran yang sepatutnya kita terima pada tahun semasa, tetapi kita masih belum terima. Jadi apa kita kena buat? Kita kena tambahkan. Nak tambah, kita kena kreditkan. Ya. Okey, itu cara dia. Okay. Lepas kamu dah siap ya, merekodkan untuk ke-6 perasaan ni dalam akaun yuran, barulah kita boleh dapatkan yuran yang sebenarnya yang kita akan masukkan dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okay, caranya kamu kena imbangkan akaun yuran ni ya. Kamu akan buat turun jumlah yang banyak dan tentulah yuran yang banyak tu di sebelah hasil ya. Kemudian kamu turunkan jumlah tersebut di sebelah kedua-dua belah, debit dan kredit. Kemudian kamu akan tolakkan amal yuran belum terima di sebelah debit. Kamu akan tolakkan semua amal di sebelah debit ni untuk kamu dapatkan yuran sebenar-benar yang berlaku pada tahun semasa. Iaitu kamu akan tulis pendapatan dan perbelanjaan, kerana kita akan hantar dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan sebanyak amal yang kita dapat tu. Ya, caranya kamu ambil jumlah, tolakkan dengan yuran belum terima dan yuran belum terperoleh. Dapatlah pendapatan dan perbelanjaan yang iaitu yuran sebenar-benar yang kita akan hantar dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, jom kita sediakan akaun yuran untuk soalan ini. Mula-mula sekali, sebelum kamu sediakan akaun yuran, kamu perlu buat analisis ya ke atas soalan ini, di mana kamu keluarkan maklumat-maklumat yang berkenaan yang perlu kamu masukkan ke dalam akaun yuran. Okey, yang pertama di sini cikgu dah highlightkan yuran belum terima ya awal tahun iaitu 140 dan akhir tahun 60. Yuran belum terperoleh awal tahun 80 dan akhir tahun 120. Dan yuran ahli yang telah pun kamu terima iaitu tunai yang kamu terima iaitu 5440. Dan ada RM40 yuran belum terima pada tahun 2017 yang telah dihapuskan sebagai yuran lapuk. Seterusnya, kamu buka akaun yuran ya. Okey, seperti biasa tuliskan tahun ya pada lajur tarikh dan RM pada lajur jumlah ya. Okey, kita mulakan dengan yuran belum terima awal tahun iaitu 140. Cikgu dah cakap kita kena keluarkan kerana yuran tu adalah tahun lepas. Jadi kita akan debitkan. Kita tuliskan Januari 1 yuran belum terima RM 140. Okey. Seterusnya kita akan rekodkan yuran belum terperoleh awal tahun iaitu 80. Okey. Yuran belum terperoleh ini merupakan yuran yang telah diterima pada tahun lepas ya, yang dibawa pada tahun ini. Tetapi sepatutnya ia adalah yuran tahun semasa. Jadi kita kena tambahkan. Jadi kita akan kreditkan iaitu yuran belum terperoleh sebanyak 80. Okey, seterusnya kita akan rekodkan penerimaan yuran ya yang telah kita terima dalam akaun penerimaan dan pembayaran. Ya, kita akan tambahkan dalam akaun yuran di sebelah kredit. Caranya kita tulis Disember 31 bank 5440. Okay. Seterusnya kita akan rekodkan yuran lapuk ya, di mana yuran lapuk tu kita telah pun sebelum ni kita dah keluarkan yuran belum terima 2017 140 daripada akaun yuran kita. Kita dah debitkan.
Tetapi rupa-rupanya dalam yuran yang kita telah keluarkan tu termasuk dengan yuran yang belum dibayar pun. Jadi kita kena rekodkan di sebelah kredit yuran lapuk sebanyak 40. Okay. Seterusnya kita akan rekodkan pula yuran belum terima pada akhir tahun, di mana sepatutnya yuran itu merupakan yuran tahun semasa tetapi belum diterima. Jadi kita perlu tambahkan dalam yuran tahun semasa. Jadi kita akan kreditkan. Kita akan tulis yuran belum terima 60. Seterusnya kita akan rekodkan yuran belum terperoleh akhir tahun. Di mana yuran itu sepatutnya yuran akan datang. Tetapi ahli kelab telah bayar lebih awal, iaitu pada tahun semasa. Jadi kita kena keluarkan. Jadi kita akan debitkan yuran belum terperoleh sebanyak 120. Seterusnya, telah selesai kita memasukkan semua item yang berkenaan, kita perlu imbangkan. Bila kita imbangkan, barulah kita boleh dapatkan yuran yang sebenar-benarnya yang kita akan hantar ke dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Caranya, kamu ambil jumlah 5620, tolakkan semua amount di sebelah debit. Kamu akan dapat Disember 31 pendapatan dan perbelanjaan sebanyak 5360. Merupakan yuran yang sebenar-benarnya berlaku pada tahun semasa yang kita akan hantar dalam akaun pendapatan dan perbelanjaan. Okey, kita telah pun selesai untuk kelas hari ini. Cikgu minta semua pelajar untuk buat latihan dalam buku modul bimbingan muka surat 47 soalan 6A. Selepas siap, seperti biasa ambil gambar dan hantarkan ke dalam Google Classroom. Bagi mana pelajar yang tidak faham, mohon rujuk dengan cikgu. Okey, sebelum berakhir, motivasi daripada cikgu untuk kamu: tidak ada jalan pintas ke tempat yang layak dituju. Jadi, jangan pernah mengalah, teruskan berusaha. Ingat, bersusah-susah dahulu, bersenang-senang kemudian. Okey, teruskan belajar di rumah bersama cikgu. Jumpa lagi dalam kelas akan datang. Okey, bye.